Nabi pesan kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalau kamu masih lagi berpegang dengan dua benda ni, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenar-benar pegangan, sebenar-benar pengamalan, sebenar-benar penghayatan. Orang tu akan selamat. Maksudnya dah Nabi dan Rasul tinggal, kita tak mau ikut pula dua benda ni, memang haru biru sungguh. Kalau hukum hari ni pun tak mau dah berlandaskan Quran, syariat hari ni pun tak mau dah berpaksikan kepada sunnah dan hadis Nabi, habis ceritalah. Itu yang jadi bermasalah. Sebab tu bila orang letak pendekatan sebagaimana pecahnya pada awal kepada tiga kumpulan, tuan-tuan. Mula-mula Rasulullah balik dan cerita ni, tiga golongan manusia pecah. Tiga golongan manusia keluar yang menolak dan menafikan sepenuhnya golongan-golongan yang sedia ada dikepalai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan seangkatan dengannya, yang bukan kerana baru Isra' Mi'raj mereka lawan Nabi. Sebelum Isra' Mi'raj dah hari-hari lawan Nabi. Tiap-tiap masa lawan Nabi, tiba-tiba ada peluang atas cerita ni, advantage untuk mereka. Peluang memperolokkan Nabi, memperlecehkan Nabi, memperhinakan Nabi. Ini tuan-tuan. Kerana apa mereka ada peluang ni? Kerana cerita ni tak masuk akal. Bila cerita tak masuk akal, bila diperdengarkan kepada mereka, mereka panggil pula orang lain. Mari dengar kisah Muhammad, terutama di hadapan Bani Ka'ab bin Lu'ay, di Hijir Ismail. Suatu benda yang terbalik daripada apa yang mereka buat sebelum ni. Apa dia yang terbalik, tuan-tuan? Sebelum ni kalau ada orang mari dengar cerita Muhammad, kisah Muhammad, dia pergi pula tempat orang tu, apa yang Muhammad sembang tadi. Sebelum ni, bila orang Muhammad duk dakwah, dia pergi pula kat orang tu. Muhammad cerita apa tadi? Muhammad cerita macam ni, macam ni. Tak payah dengar. Kalau orang tu nak terima, dia pergi basuh pula, dia pergi brainwash pula, dia biar jadi terbalik pada asal. Tak payah dengar hak Muhammad cerita. Tapi kenapa kali ni berbeza? Bukan kata tak payah dengar, mari semua kita pakat dengar. Bengong pula dah. Sebelum ni tak payah, tiba-tiba mari dengar. Sebab apa? Dia berasa cerita ni menguntungkan belah dia. Bila cerita ni terlampau, tidak boleh diterima oleh akal, orang akan tuduh Muhammad macam-macam. Mari kita dengar ni Muhammad nak sembang. Mari. Akibatnya jadi apa? Wujud golongan yang kedua. Golongan yang contradiction antara nak percaya dengan nak tolak sama banyak. Mereka nak tolak pun sebab mereka kenal Muhammad. Muhammad hak duk cerita pasal ni sebelum ni Muhammad yang sama, yang kita angkat dia dengan julukan Al-Amin. Tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta pun. Muhammad yang sama je. Yang sebelum ni dia tak pernah tipu, tak pernah bohong, tiba-tiba berasa galak kerana kali ni takkan dia nak bohong pula kali ni dengan cerita Isra' dan Mi'raj ni. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau reputasi yang sama yang dipunyai oleh Rasulullah duduk pada kita, kita nak buat tak? Satu benda yang sebelum ni orang sanjung kita, orang angkat kita, orang aminkan kita, tiba-tiba kita nak create satu cerita yang bila orang dengar cerita ni boleh jatuh down terus kita. Aku nak tukar. Sebelum ni orang duk aminkan aku, orang duk sanjung aku, orang duk puji aku nak create satu cerita, biar cerita ni orang akan mampuhkan aku, hina aku, perli aku. Lagu tu ke? Nak tolak, Muhammad tak pernah cakap bohong, tapi nak terima, dia jadi sama yang pertama. Memang tak masuk akal sangat. Muhammad tak pernah bohong, tapi cerita kali ni oh Allah, tinggi sangat ni, tak dan. Sebab tu menurut riwayat Aisyah ada sebahagiannya jadi murtad, tuan-tuan, jangan main-main. Murtad.
Dan yang ketiga, pendekatan sebagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita panggil pendekatan imani. Melalui kata-kata dia, bila orang menceritakan dia apa yang Muhammad ceritakan, betul tak Muhammad cerita macam ni? Betul. Apa tanggapan kamu? Kalau Muhammad yang cerita, bukan kata Isra' dan Mi'raj, kalau Muhammad cerita lebih lagi pada ni, pasti aku akan percaya dengan kata-katanya dan akan membenarkan Muhammad. Bukan kata hak ni, kalau lebih lagi Muhammad yang habaq. Sebab tu dia digelar As-Siddiq, yang membenarkan. Tapi bila melihat kepada tiga kelompok yang wujud, adakah tuan-tuan rasa kelompok ni makin berkurang ke sekarang, ke stay tiga ni juga? Lah ni tak ada ustaz hak tiga ni, tinggal dua dah. Hak ragu-ragu tak ada dah, tinggal hak tolak dengan hak menerima. Tak ada. Memang tinggal satu dah. Hak tolak tak ada, ragu-ragu tak ada, semua orang terima. Kekal tiga lagi. Tiga lagi masih kekal sampai hari ni. Hak tolak tu tolak lah, hak terima tu terimalah, hak duk acah-acah tengah-tengah ni. Tak mau percaya Quran cerita, tapi sebab dia guna otak pertimbangan akal dia, tapi nak terima pun Allah, payah juga ni. Macam tak masuk akal je, macam cerita dongeng je, macam cerita legenda je. Lepas tu dia kaitkanlah dengan hak sebelum-sebelum ni. Kuda Pegasus Yunani lah, rusa terbang Santa Claus lah. Semua tu hak kita anggap sebagai apa? Sebagai legenda, sebagai mitos. Baik, boleh faham. Tapi yang bahayanya apa dia tuan-tuan? Kita selalu bercakap, lebih mudah ustaz ambil yang nombor 3, pendekatan imani. Pendekatan imani, kita memang boleh ambil pendekatan ni, tapi yang bahaya apa dia? Yang bahaya ialah bila zaman kita ni, kita dah banyak menerima kemasukan-kemasukan, ideologi-ideologi, bentuk-bentuk pemikiran yang bercanggah dengan sistem nilai dan sistem ilmu yang dibawa oleh Islam, terutama yang berteraskan kepada akal semata-mata, berteraskan kepada pemikiran semata-mata, yang nakkan asas dia ada logik dan asas dia ada rasional. Jadi bila mari lagu ni, dia mari ayat Quran cerita, nak tolak ayat Quran cerita, tapi nak terima, tak masuk. Last kali ada sebahagian kami boleh terima, ada sebahagian kita kena tolak. Ada sebahagian boleh dianggap nyata, ada sebahagian ni memang macam fiction lah, macam mitos lah, macam legenda lah, macam melampau-lampau lah. Dan akibatnya berlaku apa tuan-tuan? Berlaku sama seperti yang pernah berlaku dulu, iaitu murtad. Jangan main-main. Dan bila sekadar murtad tak jadi masalah lagi, walaupun murtad tu dah memang bermasalah, yang jadi masalah dia jadi counter balik, cover balik. Yang dulu dia juga beriman dengan kisah ni, bila termakan dengan ideologi dan pemikiran yang berasaskan rasional, berasaskan akal semata-mata, dia jadi terbalik, kemudian dia pula cover cerita ni. Tak payah percayalah, ni kisah dongeng, yang sebelum ni dia berbeza. Dan bila dia buat demikian, ada orang akan terumpan atau tertarik tak? Kemungkinan tu ada. Hak jenis tak ada dasar-dasar pengajian Islam yang kukuh, pengajian Islam yang sebenar, cara sistem nilai dan sistem ilmu yang diterapkan, tak mustahil untuk anak-anak muda yang termakan dengan ideologi ini tertarik dengan sistem-sistem tadi, yang boleh juga mengarahkan mereka kepada perlakuan sebelum ini. Bahaya. Okey, ringkas Rasulullah Mi'raj, tinggal Buraq Mi'raj. Bila Mi'raj naik langit yang pertama, jumpa Nabi apa? Nabi apa? Adam. Ni siapa? Inilah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada orang tanya, Ustaz, pasal apa Nabi Muhammad tanya lagi pada Jibril, ni siapa? Seolah-olah baru diperkenalkan oleh Jibril, ni Nabi Adam.
Tadi sebelum naik kan kita duduk solat dah ramai-ramai. Tadi kan tak solat sekali dengan Nabi-Nabi dah. Pasal apa dah jumpa dah tiba-tiba tanya pula. Faham ke tak maksud saya ni? Tadi kan duduk semayang sekali dah. Ni Nabi. Tiba-tiba naik jumpa pula, tanya pula. Tu saya tak nak jawab. Memang tak boleh nak jawab. Pasal apa? Taklah, memanglah orang tanya tu bukan nak perkena, bukan nak peleceh. Memang dah cerita di lagu tu orang kan tertanya. Dah tadi jumpa dah. Pasal apa tanya seolah macam tak jumpa kan tadi? Naik lagi. Biarlah tu. Naik yang kedua jumpa Nabi. Yang kedua jumpa Nabi apa? Nabi tak pernah kahwin, 2 orang. Langit kedua ada 2 orang. Dalam sejarah hidup mereka tak pernah kahwin. Nabi Isa ibnu Maryam dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga, Nabi yang paling handsome, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi kedua Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa. Siapa? Harun. Langit ke-6, adik Nabi Harun. Abang Nabi Musa saya tahulah, Nabi Harun. Tapi adik Nabi Harun saya tak tahu. Padahal sama tak? Nabi Musa lah. Langit ke-7, Nabi Ibrahim. Yang Rasulullah melihat keadaan Nabi Ibrahim pada waktu tu duk buat apa? Duk bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat dia setentang dengan Kaabah di bumi. Kaabah di bumi naik tinggi, dia setentang dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di langit. Dan Rasulullah melihat setiap hari 70,000 malaikat masuk tak keluar-keluar. Contoh, hari ni masuk 70,000 tak keluar. Esok 70,000 tak keluar. Lusa 70,000 tak keluar. Dan bayangkan setiap hari 70,000 sejak dia diciptakan. Agak-agak berapa jumlah? Masuk tak keluar ni, masuk saja. Masuk tak keluar, masuk tak keluar. Dia nak gambarkan apa? Kebesaran Baitul Ma'mur tu. Maksudnya dengan masuk tak keluar tu dia masih tak penuh-penuh. Tak pula kata, oi, bila nak habis ni ketat dah ni. Tak ada ketat-ketat. Lepas tu naik Sidratul Muntaha. Rasulullah lihat kan gambaran-gambaran tu dalam hadis. Daun-daun dia seperti telinga gajah. Buah dia seperti labu air, macam rupa tempayan. Gambaran. Tapi Rasulullah sebut lebih indah daripada tu. Kita cuba nak gambarkan satu benda yang memang indah sungguh-sungguh, dan benda tu tak ada orang pernah tengok kecuali kita, memang payah. Kita boleh cuma gambarkan dan dekatkan dengan apa yang hampir sama dengan dia. Contoh, mungkin daun tu memang bentuk tu Rasulullah seorang je saksikan, tapi dah dia macam lebar, macam telinga gajah. Boleh habak macam tu je lah, macam telinga gajah. Tapi hakikat sebenar Rasulullah seorang. Susah ke senang kita nak habak satu benda yang kita seorang tengok, orang lain tak pernah tengok? Memang payah. Nak kata cawan, semua orang tengok cawan. Mikrofon, semua orang kenal mikrofon. Ni satu benda yang kita seorang tengok, orang lain tak pernah tengok. Nak habak apa nak? Kita cuma boleh habak sipi-sipi lah. Kalau kata bekas dia macam ni, ada tempat tampung air, walaupun hakikat dia berbeza. Rupa yang saya tengok tu macam gelas. Boleh cakap lagu tu je. Rupa yang saya tengok tu macam mikrofon, tapi hakikat dia bukan mikrofon. Macam saja. Nak habak kat orang tak reti. Lepas tu baru naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tempat berpisahnya antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.